Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Arfa dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan Zomyong ingin debat tentang vaksinasi. Penyebab bukan penghalang penyakit. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Nur Sofia Kristina binti Zulkarnain bernombor matrik 197597 sebagai Yang di-Pertua. Seterusnya, Okey, saya Wan Erina Balkis binti Wan Azmi. Nombor matrik saya adalah 196278 dan saya selaku Perdana Menteri. Seterusnya. Saya Nur Aini Fatihah binti Sardin dan nombor matrik saya adalah 197037. Dan pada hari ini saya pegang jawatan sebagai ahli kerajaan. Seterusnya. Nama saya Joanne Anapun Pernamba. Matrik number saya tu 202930. Saya sebagai ahli kerajaan. Okey, saya Siti Aisyah binti Muhammad Yusof. Nombor matrik saya 197621. Untuk sesi parlimen hari ini, saya selaku Ketua Pembangkang. Okey, nama saya Siti Nur Zarifah. Nombor matrik saya 197415. Saya adalah pembangkang. okey. Mari mulakan perparlimen. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Harap semua sihat-sihat memandangkan kita masih berperang dengan COVID-19 pada hari ini. Semakin hari semakin meningkat kes harian di negara kita. Harap semua dapat menjaga diri dengan baik. Di sini pukul 5 petang, kita akan membahaskan tentang vaksinasi. Adakah ia satu penyebab atau penghalang penyakit? Sama-sama kita saksikan perdebatan hari ini bersama Perdana Menteri dan anggota kerajaan dan Ketua Pembangkang dan ahli pembangkang sebagai pasukan menolak isu tersebut. Pembangkang pada hari ini hanya 2 orang, memandangkan lagi seorang missing in action. Tak tahu tadi dah ambil attendance, lepas tu tak tahu pergi mana. And then, okay, so dengan ini kita mulakan dengan bahas yang pertama iaitu dari Perdana Menteri. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang di-Pertua Tuan Speaker Dewan, Yang Berhormat Kerajaan, Yang Berhormat Pembangkang serta sidang Dewan yang dimuliakan sekalian. Selaku Perdana Menteri, izinkan saya untuk membentangkan usul kita pada hari ini berkenaan vaksinasi penyebab bukan penghalang penyakit. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, terlebih dahulu izinkan saya untuk mengutarakan ataupun memberi sedikit pemahaman ataupun penjelasan berkaitan usul kita pada hari ini. Baiklah, vaksin adalah mengandungi antigen yang diperoleh daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus ataupun bakteria yang telah dimatikan atau dilemahkan. Antigen dalam vaksin berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan ataupun sistem imuniti terhadap jangkitan sesuatu penyakit. Antigen dalam vaksin ini bertindak dengan merangsang sistem imuniti untuk menghasilkan antibodi khususnya terhadap penyakit tertentu. Ia menguatkan imuniti melalui rangsangan kepada sel pertahanan supaya mengenali virus ataupun bakteria tertentu untuk dilawan pada masa hadapan. Dan apa itu proses vaksinasi? Vaksinasi itu adalah pengenalan ataupun penyuntikan vaksin ke dalam tubuh badan. Ia adalah satu proses pemberian vaksin yang boleh merangsang daya tahan badan seseorang untuk melawan sesuatu penyakit. Jelas sekali ia membantu dalam membina daya rintangan terhadap penyakit tertentu dan mencegah daripada jangkitan penyakit. Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, dengan itu saya akan menyampaikan hujah pertama itu mengenai ketidakberkesanan vaksinasi. Hal ini kerana keberkesanan vaksin tidaklah 100% menjadi. Tindak balas tubuh seseorang terhadap vaksin adalah berbeza-beza. Dan terdapat kemungkinan sesetengah orang tidak menghasilkan tindak balas imun yang mencukupi terhadap vaksin yang diambilnya.
Hasilnya, individu seperti ini tidak dilindungi dengan berkesan. Vaksin juga boleh gagal berkesan disebabkan faktor genetik seperti tiadanya strain sel B yang boleh menghasilkan antibodi yang sesuai untuk bertindak balas dengan bergabung dengan antigen yang menghasilkan patogen. Kadang-kala vaksin ini dapat memberi kesan sampingan yang negatif seperti kesakitan sementara seperti kemerah-merahan, bengkak, pedih ataupun simptom selesema seperti demam, sakit kepala, muntah-muntah. Ini adalah hanya kesan sampingan yang ringan akibat daripada vaksinasi. Namun, kesan negatif yang lebih teruk juga boleh berlaku termasuklah tindak balas terhadap alahan yang boleh membawa maut atau keradangan pada otak dan saraf tunjang ataupun lebih teruk lagi dapat menyumbang kepada kematian. Ini secara tidak langsung menyumbang kepada peningkatan kepada penolakan vaksinasi. Ramai ibu bapa yang telah terbuka minda untuk tidak memberikan anak mereka vaksinasi sejak kecil dan ternyata anak mereka sihat sahaja sampai sekarang. Anak yang tidak diberi vaksinasi didapati lebih sihat berbanding anak yang menerima vaksinasi. Hal ini kerana penerima vaksinasi lebih cenderung untuk mendapat penyakit dan berkemungkinan mendorong kepada penyakit yang lebih berbahaya atau kesan sampingan seumur hidup. Ini menunjukkan risiko daripada pengambilan vaksinasi dan kemudaratan yang dibawa olehnya. Oleh itu, ia semestinya harus ditegah. Sekian sahaja hujah daripada saya. Okey, terima kasih kepada Perdana Menteri kerana memberi hujahan anda. Seterusnya, mari kita dengar hujahan seterusnya daripada ahli pembangkang. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Yang di-Pertua. Baiklah, saya selaku Ketua Pembangkang, sudah tentu saya akan membangkang apa yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Baiklah, sebelum saya mulakan, seperti yang Perdana Menteri telah nyatakan tadi, di dalam vaksin ini terdapat antigen di mana ianya berfungsi untuk merangsang sistem imuniti dalam badan untuk merangsang sistem perlindungan dalam badan manusia bagi menghalang penyakit daripada datang. Dan untuk pengetahuan yang berhormat, Yang di-Pertua serta ahli kerajaan, kebanyakan vaksin pada masa kini adalah berbentuk kombinasi. Beberapa jenis vaksin yang digabungkan di dalam suntikan supaya kanak-kanak yang mendapat perlindungan daripada beberapa jenis penyakit dengan hanya satu suntikan sahaja. Maka proses pemberian vaksin ini akan menjadi lebih praktikal dan kurang menyakitkan kepada kanak-kanak. Dan menurut pernyataan daripada artikel portal rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka ada menyatakan bahawa vaksin ni tidak mengandungi apa-apa bahan yang boleh membahayakan tubuh badan pun, kerana tak seperti apa yang telah dinyatakan oleh para golongan anti-vaksin yang mengatakan bahawa vaksin ini mengandungi merkuri, mengandungi khinzir. Sebenarnya benda tu tak betul pun, kerana apa yang terkandung di dalam vaksin adalah bahan pengawet, di mana bahan pengawet ni berfungsi sebagai penstabil dan untuk mencegah pembiakan bakteria dan kulat, kerana kita tahu vaksin ini adalah daripada pengambilan bakteria dan juga virus. Jadi pengawet ni ianya akan menstabilkan serta mencegah pembiakan bakteria serta kulat di dalam vaksin, bukannya bertindak sebagai penyebab penyakit kepada manusia. Jadi jika kita lihat daripada pernyataan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan tersebut, saya merasakan tidak ada logiknya untuk kita menjadi takut ataupun berfikiran negatif perihal fungsi dan peranan vaksin ini kepada manusia. Saya percaya golongan anti vaksin ini kebanyakannya terdiri daripada golongan ibu bapa yang lebih percaya dan mengamalkan perubatan tradisional seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Golongan ibu bapa ini takut sangat untuk membawa anak-anaknya untuk diberikan vaksin sebab takut lebih sakit. Tapi sememangnya tubuh kanak-kanak ni akan dapat menghasilkan sel dan antibodi secara semula jadi bagi melindungi virus dan bakteria. Namun, mekanisme pertahanan dalam badan tersebut hanya boleh dirangsang dengan suntikan vaksin. Kenapa saya kata begitu? Kerana antigen tadi berfungsi untuk merangsang sistem daya lawan jangkitan untuk menghasilkan antibodi yang khusus
terhadap penyakit yang tertentu. Jadi tanpa adanya penggunaan vaksin ni, adakah pihak kerajaan merasakan bahawa sistem antibody itu dapat dirangsang? Hanya pihak kerajaan sahaja yang boleh menjawabnya. Baiklah, saya teruskan dengan isi yang seterusnya. Sebenarnya vaksin ini adalah untuk melindungi daripada penyakit-penyakit yang sudah sekian lama tidak ada. Contohnya seperti difteria. Kebanyakan doktor-doktor di Malaysia pun dah lama tak jumpa penyakit difteria ni. Tapi sekarang penyakit itu muncul semula kerana disebabkan satu situasi yang dipanggil herd immunity. Herd immunity ni adalah satu situasi di mana penduduk kita diberi vaksin tapi ada beberapa yang tidak diberikan vaksin kerana seperti yang Perdana Menteri cakap, ada yang tidak dapat adapt dengan vaksin kerana ianya mungkin boleh membahayakan tubuh badan serta membahayakan sistem imun di dalam badan mereka. Jadi dengan orang sekeliling mereka sudah diberikan vaksin, orang yang tidak ambil vaksin ini akan dilindungi. Okey, bagi memberi kefahaman yang lebih mudah, saya akan beri contoh analogi yang telah dikongsikan oleh seorang influencer yang bernama Siti Awa. Dia memberi contoh sebegini. Okay, bayangkan kalau kita berada di satu situasi kawasan yang hujan lebat di kawasan terbuka dan di kawasan itu sudah tentulah ramai yang bawa payung kerana hujan. Tapi akan ada juga yang tidak membawa payung. Jadi mereka yang tidak membawa payung ini akan berlindung di bawah, menumpang berlindung di bawah mereka yang mempunyai payung. Jadi kuranglah bilangan orang yang terkena hujan tu. Tapi cuba yang dipertua dan juga pihak kerajaan bayangkan, kalau ramai yang tak bawa payung, orang ni tak bawa payung, orang ni tak bawa payung, jadi ramailah yang kena hujan. Sama juga seperti vaksin. Jika ramai yang tidak ambil vaksin, maka penyakit akan mudah untuk sampai kepada semua penduduk. Jadi saya rasa itulah antara contoh ataupun analogi yang paling mudah untuk memberi kesedaran kepada kita semua betapa pentingnya vaksin ini. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Ketua Pembangkang kerana memberi hujahan. Seterusnya mari kita dengar hujahan daripada kerajaan. Dipersilakan. Okey. Terima kasih kepada yang dipertua dan yang berhormat kerajaan dan juga pembangkang. Jadi saya nak sebenarnya saya setuju je apa yang Ketua Pembangkang cakap, tapi dia ibaratnya macam ni. Bukankah lebih baik kalau kita guna traditional punya ubat? Better daripada kita guna benda yang telah dicampur-campur, benda yang even pun benda tu macam kita guna macam yang seperti Ketua Pembangkang kata, vaksin macam pelbagai vaksin yang disatukan sebagai satu suntikan, so daripada situ boleh macam boleh mengubati sesuatu penyakit yang banyak juga, faham tak? Okay. Memang betul, tapi saya rasa better kot kalau macam kita pakai traditional ways untuk mengubati setiap penyakit. Bukanlah setiap penyakit, tapi sekurang-kurangnya benda itu lagi natural. Benda tu lagi natural, benda tu lagi macam kita tahu mana datang benda tu. Even pun vaksin pun kita tahu datang daripada tu, tapi why not kita guna traditional punya ubat, traditional punya ways. Sebab dari zaman dulu pun memang benda tu yang macam kalau penyakit apa-apa pun memang traditional punya ways lagi mudah, lagi senang nak dapat macam tu. Even vaksin pun kalau kita tengok macam for COVID, betul tak? COVID vaksin ada yang kata dah ada dan ada juga yang kata tak ada. Saya ada terdengar macam vaksin untuk COVID, mereka ada buat satu video kan, mereka buat video yang mereka suntik vaksin tu kepada pesakit COVID. Sebenarnya mereka tak suntik pun vaksin tu, mereka just macam dia punya jarum tu boleh masuk dalam, sebab mereka tak berani untuk suntik
mereka tak berani untuk suntik apa nama dia, vaksin. Vaksin tu dekat pesakit COVID sebab benda tu baru sangat. Sebab itu kalau mereka nak try pun maybe mereka boleh try dekat haiwan ke dekat at least lah haiwan, sebab benda tu mana tahu macam seperti yang Perdana Menteri cakap, benda tu kadang-kadang memberi kesan kepada manusia sendiri. Sebab itu saya kalau boleh, saya bukan nak kata saya ni anti vaksin, tapi lebih kurang macam tu lah. Dia macam better lah kita pakai traditional punya ubat, traditional punya ways. Macam saya kata tadi, memang daripada zaman dulu pun, daripada zaman Rasulullah, daripada zaman Nabi-Nabi kita pun, kalau dorang sakit macam penyakit kusta, penyakit something macam tu, mereka akan guna benda tradisional. Dorang tak ada pun guna vaksin apa semua. Memanglah kita dah ikut teknologi sekarang, kita lagi makin maju, tapi why not kita stick untuk benda yang memang daripada asal macam tu. So saya rasa itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Yang di-Pertua. Okey, terima kasih kepada kerajaan kerana memberi hujan. Seterusnya mari kita dengar hujan seterusnya daripada ahli pembangkang. Dipersilakan. Okay, terima kasih Yang di-Pertua dan juga ahli-ahli kerajaan yang ada. Okey, saya nak bangkang apa yang diperkatakan oleh ahli kerajaan seperti tadi. Kerana memang lebih baik kita gunakan tradisional punya cara. Tapi kita hidup di dalam dunia yang maju dan teknologi semakin moden dan maju. Sedangkan dah banyak vaksin yang kita dah hasilkan. Mengapa kita tak mahu berlindung dengan vaksin, sedangkan vaksin telah banyak memberi kesan yang baik kepada penyakit-penyakit sebelum ni. Okey, sebagai contohlah, pada vaksin telah berjaya membasmi penyakit polio di seluruh dunia, dan banyak lagi penyakit-penyakit lain yang kita gunakan vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit ni. Antara penyakit lain, smallpox, penyakit cacar air juga telah berjaya dibasmi di seluruh dunia pada tahun 1980-an lagi. Dan penyakit yang vaksin juga banyak digunakan untuk penyakit yang saya salah. Okey. Sebenarnya penyakit yang smallpox tadi tu, dia tak ada pun rawatan yang sesuai dan kadar kematian yang tinggi. Namun apabila vaksin diciptakan dan diwujudkan, kadar kematian telah berkurang dan menurun dan menjadikan dunia semakin selamat dengan adanya vaksin ini. Dan dan disebabkan itu, saya sedikit gugup hari ni sebab dah lama tak ada dalam parlimen kan. Minta maaf ya. Okey, sambung balik. Okey, tanpa adanya vaksin ni, 2 hingga 3 juta orang akan mengalami kematian akibat penyakit yang sebenarnya ada je kita boleh cegah dengan vaksin, tapi orang tak nak ambil. Kenapa kita masih nak menidakkan keberkesanan vaksin ni sedangkan banyak kesan baik. Selain itu, memang betul seperti yang dikatakan Perdana Menteri seperti tadi, bahawa vaksin ni memang tak 100% akan bantu keberkesanan kepada seorang dan bergantung kepada sistem imun seorang itu. Walau bagaimanapun, mengapa kita tak ambil langkah yang lebih awal? Mengapa kita tidak mengambil saja vaksin ni, sedangkan dia walaupun dia tak membantu 100%, namun dia mampu juga melindungi kita daripada terkena penyakit berjangkit macam ni. Okay. Selain itu, saya juga nak menunjukkan beberapa bukti lain lah. Okay. Contohlah, pada tahun 1950, satu program imunisasi kebangsaan telah diadakan di negara kita dengan memberi vaksin percuma kepada semua rakyat. Okey, vaksin percuma ni diberi untuk kita untuk bantu menurunkan kadar penyakit berjangkit yang terdapat yang pada ketika itu terdapat 12 penyakit berjangkit iaitu TB, hepatitis B, difteria, tumor tetanus dan penyakit-penyakit lain. Dan hasil daripada program ni tadi
berjaya menurunkan sebanyak 85% angka kematian daripada tahun 1970 hingga 2017. Namun disebabkan wujudnya gerakan anti vaksin ni telah meningkatkan balik kadar penyakit, telah meningkatkan balik telah meningkat dan mendadak penyakit berjangkit seperti ini. Dan seperti satu kes, seperti satu contoh yang dikeluarkan daripada Kementerian Kesihatan sendiri pada tahun 2018, 6 kematian demam campak dan semuanya adalah disebabkan tiada imunasi, iaitu tidak mengambil vaksin. Dan lain 5 kematian difteria disebabkan 4 antaranya sebab tiada vaksin juga. Dan 2 kematian batuk kokol disebab 22 kematian batuk kokol, 19 antaranya tiada vaksin. Kenapa masih tak nak mengambil vaksin sedangkan sebelum ini, pada yang lepas-lepas orang ambil vaksin turun kadar kematian. But wujudnya golongan anti vaksin ni meningkatkan semula penyakit-penyakit. Saya sangat tak puas hati dan perlukan bukti lain ke? Ada kerajaan yang lain? Tolong. Okay, terima kasih. Maaf ya. Saya beremosi hari ni. Dah lama tak berparlimen kan. Okay, terima Sabar, kasih sabar. kepada pembangkang kita kerana memberi hujahan. Okay, seterusnya yang terakhir, mari kita dengarkan hujahan daripada pihak kerajaan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Yang di-Ketua dan juga ahli kerajaan yang lain dan juga pembangkang juga. Okay, saya setuju dengan ahli pembangkang tadi. So, apa yang dia menyatakan adalah benar, tapi bukan 100%. Bukan semua vaksin boleh gunakan untuk setiap badan. Setiap organ manusia adalah berbeza. So, pendapat saya bukan semua vaksin boleh guna untuk semua penyakit. Contohnya lah setengah orang ada antibiotik yang ada antibiotik yang banyak. Kalau guna vaksin yang contoh yang leukemia, apa-apa penyakit kanser, mereka ada ubat yang lain. Tak boleh guna vaksin. So mereka ada ubat yang lain. Ubat yang untuk penyakit tertentu je. Kalau you guna ubat yang lain boleh mengalami penyakit yang lain atau menyebabkan kematian. Pendapat kedua saya ialah ramai orang takut atau tamak guna vaksin kerana berita palsu. Penyebaran berita palsu boleh menyebabkan atau emosi rakyat atau pendapat rakyat tu berbeza. Social media boleh menimbulkan kebimbangan. So rakyat ingat boleh guna vaksin tak? Kalau guna vaksin boleh sembuh tak atau mati? Macam tu. Boleh menyebabkan ketakutan mereka. So mereka menyebarkan atau mempengaruhi diri mereka dalam penyebaran berita palsu hingga mereka tak yakin ubat vaksin yang dikeluarkan oleh kesihatan boleh menimbulkan kematian untuk mereka. So inilah masalah rakyat juga susah memahami penyakit dan juga ubatan. Mereka harus tanya kepakaran untuk lebih lanjut. Itu je. Terima kasih. Okay, terima kasih daripada ahli kerajaan. Okay, maka tamatlah sesi hujahan masing-masing terhadap ahli-ahli berhormat. Seterusnya kita akan berdebat tentang isu vaksin ini bersama ahli kerajaan dan pembangkang. So saya ada satu persoalan kepada kerajaan. Okey, ahli berhormat ambil ke vaksin pada usia muda?
Sila jawab. Saya pun nak mahu. Kerajaan, Saya pun mahukan kerajaan. jawapan ni. Yang anti vaksin ambil Boleh ke? ke mengaku Vaksin. tak ambil? Ambil. Boleh ke mengaku tak ambil? Jujur Okey. je lah kerajaan. Mana boleh macam ni. Relax. Aduh. Betul tak ketua Relax, pembangkang? pembangkang. Betul tak ketua pembangkang kita? Relax. Jawab, Betul, ketua saya pembangkang. setuju. Ya. Relax. Saya yakin Hey. semua pihak Relax. kerajaan mesti Jawab. ambil juga Jawab. vaksin. Kita bertenang Saya semua. sokong. Ya, Okey, betul. Saya akan Okey, menjawab okey. persoalan yang di-Petua. Okay. Dan sabar ya, pihak pembangkang sabar ya. Saya akan jelaskan. Sudah semestinya daripada sejak kita kecil lagi memang kita telah diberi suntikan vaksin. Dan pada ketika itu pada setahu saya lah, kita memang kerajaan memang macam mana ya nak cakap, Apa dia? memang diperlukan suntikan vaksin. Tapi sekarang saya rasa rakyat ada pilihan sendiri untuk diberikan vaksinasi ataupun tidak, sebab tak lagi diwajibkan. Begitu ke? Okay. Lah sama je ambil juga vaksin waktu kecil kan. Aduh. Dengarlah. Lagi pun. Apa lagi nak Dan cakap? Okay, relax. Tak maaf. Sabar. Saya Bukan. emosi hari ni. Relax. Kita anak buah saya, dia agak beremosi hari ni. Okay, faham? Lagi pun time kecil mestilah ibu bapa kita yang suruh macam itulah vaksin. Cuba bayangkan kalau kita kecil-kecil boleh cakap, kita tak nak vaksin lah. Kalau boleh cakap dah lama dah cakap tak nak. Oh, Saya salahkan tak boleh ibu bapa cakap. pula kah? Nak salahkan ibu bapa pula ke ni? Kenapa lah? Aduh. Ya, persoalan Pihak kerajaan pernah terfikir tak? Kenapa ibu bapa pihak kerajaan memberi juga kebenaran kepada doktor untuk memberi suntikan vaksin? Mesti ada kebaikan dia dan kelebihannya. Kerana setahu saya, Sebab tak pernah terfikir lah. jika kerajaan cakap ibu bapa sekarang perlu berfikiran tradisional, saya rasa dulu juga masih ramai mengamalkan perubatan tradisional. Saya masih menghantar anak-anak mereka untuk mendapat suntikan vaksin. Okay. Mengapa? Tapi saya ada persoalan yang kedua untuk pihak kerajaan. Disebabkan COVID-19 ini semakin menular, baru-baru ini pihak kerajaan telah mengumumkan vaksin diberikan percuma kepada semua rakyat. Okay, kalau diberi pilihan, adakah pihak kerajaan ini mengambil diri sendirilah, anda sendiri ke tak ambil? Kalau saya lah, saya rasa saya akan menolak vaksin. Sebab apa? Sebab saya sendiri, keluarga saya sendiri memang kalau boleh mencegah itu lagi bagus. Kami sekeluarga memang mengamalkan suplemen ataupun benda-benda macam ni lah untuk kesihatan. Daripada pergi ke hospital, Exactly. ambil ubat hospital dan terpaksa bergantung seumur hidup terhadap ubat hospital. Jadi banyak sebenarnya Vaksin itu hanya beberapa kali sahaja parliamentary. Tidak banyak kali pun. Beberapa kali sahaja. Kerajaan kacang ada Bagilah Perdana Menteri habis cakap dulu. Ada yang kata saya tak Saya dapat tak buka dengar. mic rupanya. Maaf, saya tak buka mic tadi. Ada saya geram. Tadi saya cakap, mana ada vaksin bergantung? Kita ambil hanya Yang sekali di-Petua je. milik pembangkang. Minta maaf. Saya emosi. Minta maaf ya. Ya, saya bagi contoh je tadi tu. tapi vaksin free. Dia macam ni yang di-Petua. Yang pertama, benda free takkan nak tolak. Yang kedua, sebab apa wujudnya golongan anti-vaksin? Buat apa? Sebab apa wujudnya golongan anti-vaksin? Sebab apa tu? Sebab apa tu? Sebab apa kerajaan orang step back? sini juga, sebab orang-orang yang cakap vaksin ni haram, vaksin ni buat daripada binatang, vaksin Jadi, ni Macam mana kerajaan membahayakan tahu? kita punya Macam mana ahli imunisasi. informat tahu? Ada saintis. Ya, saya ada perlukan bukti ke? bukti Saya dan perlukan bukti kajian. yang kukuh. Betul. Sabar. Sabar. Satu-satu.
Adik nak bangun ke? Bukan bukti. Benda ni dia kita dengar daripada kita punya environment tau. Bukan daripada keluarga kita diri sendiri. Macam okay, ada yang gelang patah. Okay, mesti ada Twitter, betul tak? Ke tak ada? Yang nipu Saya jarang main Twitter tapi adalah. Kenapa tahu? Silakan. Okay, tak apa. Saya tak nak tanya awak. Saya nak tanya ketua pembangkang. Ada Twitter tak? Lah tu. Kat Takut situ saya mesti bangkang nampak lebih kan? Hey, relax. Yang saya Okay, Silakan bangun. dekat Twitter mesti nampak macam golongan anti-vaksin kan. Sebab tu akan wujudnya golongan anti-vaksin yang lain daripada golongan anti-vaksin yang situ. Faham tak? Benda ni macam berkait-kait tau. Orang jadi anti-vaksin sebab orang sekeliling yang jadi anti-vaksin. Benda tu macam tu. Dia kadang so yang salahnya sebenarnya orang atas yang anti-vaksin yang ketua anti-vaksin tu lah. Lagi yang di ketua tak ada soalan ke? Dah, untuk kerajaan sudah habis. Dan sebenarnya saya nak tambah untuk ketua pembangkang. Seperti tadi beliau berkata yang memang perubatan tradisional ataupun alternatif dari segi apa orang panggil homeopati kan, yang menggunakan perubatan herba ataupun makanan-makanan sunnah di sebalik menggunakan vaksin. Okey. Sekarang ni bagi saya lah, sekarang kita ada 3 jenis golongan. Golongan yang betul-betul menyokong kepada pengambilan vaksin. Yang kedua, golongan yang tidak langsung setuju akan pengambilan vaksin. Dan satu lagi golongan yang tengah-tengah ni, yang nak ni sebab dia macam dipengaruhi dua pihak ni. Satu dia dengan macam tak selamat, satu lagi macam ni. Jadi itulah saya cuba nak jelaskan untuk ketua pembangkang. So pada jadi boleh saya tahu di mana tahap Perdana Menteri? Tahap Alali berapa bulan? bagi saya sudah tentulah. Saya menolak. Tapi vaksin boleh menyembuhkan penyakit. Ya, Yang tapi betul. banyak alternatif selain daripada bergantung pada vaksin sahaja. Ni mesti tak takut COVID. Dan adakah Perdana Menteri merupakan menyokong perubatan moden kita terkini? Saya sebenarnya kalau jujurlah saya kata memang pengambilan vaksin tu memang banyak kesan baiknya juga. Tapi kalau boleh, kalau saya diberikan pilihan lain sebalik daripada ada ambil vaksin saja, sudah tentu saya akan pergi kepada alternatif lain. Itu apa yang pendapat saya lah. Yakin. So kerajaan, Kerajaan dah tadi. lepek dengan kacang, ada apa-apa? Ingin dihujahkan? Kenapa vaksin tidak boleh? Okay, Nah, kerajaan. okay. Hello. Yes. Tadi tanya yang di Pertuan tanya adakah kamu orang ambil vaksin atau tak. Bagi pendapat saya, kalau saya kena COVID-19 saya ambil. Kalau saya tak kena saya tak ambil. Kalau contohlah contoh setiap vaksin tu tak boleh ambil sengaja, tak boleh menyebabkan kematian. Saya tak mau mati kata. So saya nak pihak kesihatan betul-betul research betul. So vaksin tu boleh guna tak? Macam tu. Jadi di sini pihak kerajaan bersetujulah yang penggunaan vaksin itu akan berkesan juga walaupun banyak dibangkang tentang keburukan vaksin ya. Bukan 100% tapi boleh kesan. Ya, setiap penyakit ada ubatnya tapi saya tidak rasa Tak perlulah vaksin itu bergantung adalah sangat. ubatnya. Ya. Tidak bergantung. Vaksin Cure. Yes. sama juga dengan vaksin. Kalau awak tak ambil vaksin, macam mana awak nak mencegah? Okey, kalau Awak kita kena ambil ambil vaksin juga. Boleh Okey, buat boleh. Silakan exercise. Perdana Menteri. Silakan. Okey, ambil vaksin tu seperti
invitation, bukan prevention, dia invitation. Invitation kepada penyakit lagi ada lah. Okay, Apa pasal pula invitation, ada bukti kau ambil vaksin Ya, kau akan dia terus provide dapat dan penyakit? Tak tahu kandungan Ha. yang ada dalam vaksin tu. Kadang dicampur adukkan. Kadang kita tak tahu dia boleh mendorong untuk mendapat penyakit yang lain juga. Kita tak tahu. Sebab itu ini adalah risiko untuk terima vaksin. Okay, saya ada satu soalan untuk yang ahli berhormat. Sebelum ni ada isu yang di mana pesakit COVID-19 telah ambil vaksin dan ada yang sakit, ada yang pengisian. So apa pandangan ahli-ahli berhormat semua? Betul, saya nak tanya, tu sumber yang betul ke? Sebab saya macam tak pernah dengar pula benda tu. Betul Dia ke ketua ni? pembangkang. Pembangkang. Ada. Ketua pembangkang? So, Yang dah ada heboh kot satu dunia. Sabarlah, ketua pembangkang saya nak cakap. Sabar. Aduh. Awak nak pun dengar. tak sabar juga. Saya pun tak nak. Baiklah. tak nak dengar. Silakan. Bangun dia, bangun Saya, dia. Okey. Minta maaf, Macam saya cakap tadi, vaksin ni dia ada antigen dan antigen itu memanglah digunakan daripada bakteria dan juga virus untuk mengaktifkan sistem pertahanan di dalam badan kita. Jadi mungkin masalah tu sebab mereka sendiri tidak tahan dengan sistem imunisasi tersebut. Sebab macam yang saya cakap, ada orang yang tahan, ada orang yang tak tahan, dan mungkin juga sebab vaksin itu masih baru sangat. Bukannya benda yang dah lama dibuat dan masih baru dan sedang berada di dalam kajian. Mungkin ada beberapa benda yang tak kena. Sebab tu perlu dibuatkan lebih lagi kajian. Sebab kita pun Jadi tak tahu lagi macam kenapa mana. vaksin itu walaupun dia belum lagi sepenuhnya boleh beroperasi, kenapa mereka agihkan? Maksud saya mereka lakukan terhadap manusia. Sila jawab ketua pembangkang, pihak pembangkang. Kerana untuk melihat jawab kadar pembangkang penyelesaian vaksin itu kepada manusia lah. Pihak kerajaan. Sabar. Selagi kita tak cuba, selagi dulu. itulah tidak tahu. Ya. Ya. Kenapa cuba kat manusia? Habis saya, Kalau cuba kat haiwan pun kenapa? Kenapa cuba kat haiwan? Kenapa? manusia tak dan betul-betul, haiwan tak sama betul-betul. ke? Tidak kan? Saya yakin Manusia orang dan yang haiwan ambil berbeza. vaksin tu mesti sudah mendapat, mesti mereka sudah memberi persetujuan kepada kepada para saintis yang membuat vaksin tersebut. Kalau tak, Mestilah takkanlah dorang mereka setuju nak ambil dulu. risiko kan. Aduh. Kalau diorang Sepatutnya rasa bersetuju, Dorang boleh saman orang yang bagi vaksin tu yang memaksa mereka tu. Kalau Kan orang kita tu mati berpaksa-paksa lepas kena benda vaksin, macam ni. macam mana nak selamat? Dah buat macam mana? Dah umur kalau dia orang sampai tu mati situ lepas je. kena vaksin, macam mana? Kita tak boleh lawan Formula kematian. sama. Itu ajal. Ajal maut mana boleh kita tentukan. Betul tak? Ketua pembangkang. Betul okey, tu. okey. Ada gelang patah. Ya, itu betul. Betul. Tapi macam Okay. sikit lah. Tapi vaksin free. Kita semua tak perlu bayar pun. Kerajaan dah Okay, bagi. yang dipertua. Ya. Saya nak tanya dipertua. Yang Ya. tu bukan patutnya natural ke? Tak menyokong dan tak membangkang. Tanya je. Ke macam mana? Tanya je sebab tanya. pendapat okey, berlainan okey. kan. Masing-masing punya pandangan kan. betul. So satu tak setuju, satu lagi setuju. So saya sebagai yang dipertua hanya mendengar dari dua pihak untuk gabungkan jadi meletup. So Amboi, sampai yang dipertua pun nak cari gaduh ke kerajaan? Apa ni kerajaan? apa ni? Aduh, tak hormat ke yang dipertua? Apa ni? Lah peluang Hormat yang dipertua. Pembangkang. Ini ketua gangster baju merah ni. Aduh. Dia pakai tudung merah semua ketua gangster. Masuk parlimen. Silakan yang masuk dipertua. Saya dah lama tak bersidang dekat parlimen. Itu saya lepas geram kat sini. Lagipun aduh, kerajaan tak logik gelang betul. patah. Okey. Maafkan dia. Kami pun tak nak jadi macam ni. Okey. Silakan yang dipertua. okay. So kesimpulannya semua hujahan. Okay. Dah berapa lama ni? Tak perlu Dah masa. setengah jam, dah setengah Yang jam. pasti dah setengah jam lebih lah. Okay. So kita simpulkan semua hujahan semua. So dari pihak kerajaan, mereka ahli berhormat membantras keras-kerasnya vaksin. So kalau
dengan keadaan sekarang dengan COVID-19, so saya tak tahulah mereka akan ambil ke tidak vaksin itu. Dan kepada pihak pembangkang, harap yang baik-baik saja. So semua kena jaga hati-hati. So jaga diri, jaga kita semua. So kita tamatkan perdebatan kita pada hari ini memandangkan dah nak pukul 7. So mari kita pergi break dulu. Okay. Saya pun Terima dah kasih. haus dah ni. Nak berdebat dengan ahli kerajaan yang tak nak dengar cakap. Aduh, gelang patah, jangan berdendam. Apa-apa pun kalau Kita cerita luar. vaksin sudah Kosong-kosong. Okay. Apa-apa pun bila vaksin sudah dikeluarkan di Malaysia, saya lah orang pertama untuk mengambilnya, untuk mencegah daripada penyakit. Sebab dah tua kan, dah tua ni senang dapat. Bagus yang dipertua. So Bagus yang dia beritahu. cegah. Saya tak tahu ke mana-mana tapi cegah lebih baik sebelum kena. So Betul. akhir kata saya mengundur diri. Maaf silap daripada saya. Minta maaf. So sekian saja perdebatan pada hari ini. Nanti setiap pandangan daripada kerajaan dan pembangkang akan diusulkan. So terima kasih kepada semua yang terlibat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Luar parlimen.